Shalom Jemaat GPM Beri Kemurnian. Senang sekali kita bisa beribadah kembali bersama-sama di minggu ini. Mari jemaat sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara online, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita memuji Dia, Tuhan yang bukan hanya mati menebus dosa kita, melainkan yang juga bangkit dan terus hidup selamanya. KPPK 134, Kristus hidup.
berharap kepadanya. Mari kita naikkan pujian sekali lagi, Kristus hidup. Umat Tuhan yang hilang bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dengan Dia sertaku jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hiduplah. Benar Kristus hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kami ikut Allah yang hidup ya Tuhan. Allah yang bukan hanya mau mati bagi kami orang-orang berdosa, tapi Kau juga mengalahkan maut dan Kau bangkit ya Tuhan. Bahkan Kau hidup bukan hanya untuk beberapa hari Tuhan, tapi Kau hidup untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami bisa beriman dengan Allah yang hidup ya Tuhan. Dan kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengar segala puji-pujian kami, segala doa kami. Dan juga ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan nanti mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau boleh bersuka cita menikmati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ke-7. Kita akan membaca yang bertanggapan, ayat yang ganjil saya akan membacakan, ayat yang genap saudara-saudari sekalian. Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan, kembali kami datang. Kembali ya Tuhan, kami terus ya Tuhan melakukan dosa, terus mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami lemah. Kami kembali ya Tuhan jatuh terkadang di dosa yang sama ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami bawa semua dosa yang telah kami perbuat ke hadapan salib-Mu Tuhan. Biar kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan yang boleh mengampuni kami dan memberi kami kekuatan untuk terus maju ya Tuhan, dan tidak mengulangi dosa kami kembali. Kami tahu kami lemah, kami tahu kami gak mampu Tuhan. Biar Engkau yang boleh menguatkan kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita ditebus dan dosa kita diampuni. Biarlah seumur hidup kita boleh terus bersandar pada salib Yesus. Kita mau naikkan pujian dari KPPK 156 di bawah salib Yesus.
Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara Cindy Cendana. Setelah itu, firman Tuhan dengan tema melihat, mengingat, meyakini akan disampaikan oleh Guru Injil Yemi Mayu. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Tuhan Tahu. Kiranya lagu ini bisa memberikan kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih. Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Saya berharap dari atas ini saya kelihatan sampai belakang ya. 我盼望我能够看到后面。 Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan.
我们要一同思想上帝的话， Mari kita satu hati dalam doa. 我们来先同心祷告。 Bapa kami yang ada di sorga, 我们在天上的父， yang maha kasih dan sangat baik. 满有慈悲良善的上帝， Terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan 主啊，感谢你给我们这个机会， untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. 能够来读，能够来听，能够来思想你的话。 Ya Roh Kudus, urapilah hati kami, 求圣灵高抹我们的心， agar ketika kami mendengar firman Tuhan, 当我们听了你的话， sungguh Tuhan berbicara kepada kami. 真的主啊，你向我们说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teks yang akan kita sama-sama renungkan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. 今天我们讲到的经文就是在约翰福音21章第1到第7节。 Tadi sudah sama-sama kita baca, 刚才我们已经一同 namun 读了， saya akan bacakan kembali dari ayat 1 sampai 3 saja. 但是我要重读第1到第3节。 Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 这些事以后，耶稣在提皮里亚海边又向门徒显现，他怎么样显现记在下面。有西门彼得和他称为底图马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西皮太的2个儿子，又有2个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船，那一夜并没有打着什么。 Oke. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah slide ya. Saya berharap ini akan kelihatan. Oke. Ada sebuah film berjudul The Chronicles of Narnia, Bapak Ibu. 有一部影片叫做《大尼亚传奇》， Film ini bercerita tentang sebuah kehidupan di sebuah dunia bernama Narnia yang dipimpin oleh seekor singa yang agung bernama Aslan. 那么这个故事呢，就讲到一个称为拿尼亚这个世界，由一位阿斯兰大狮子所统治的。 Bapak Ibu Saudara, di Narnia ada satu tempat yang sangat memorable, banyak kenangan di tempat itu. 那么在那个地方呢，有一个很难忘的、很多值得我们纪念的一个地方。 Tempat itu adalah meja batu, 这 seperti yang 个 Bapak 地 Ibu lihat. 方叫做蛇座。 Ada 2 momen yang pernah terjadi di meja batu ini. 那么在这个地方有2件事是发生在这里。 Yang pertama, 第一， ini adalah tempat di mana Aslan, sang singa agung, mati dibunuh. 就在这个地方，他们的领袖就是这个大狮子阿斯兰，在那个地方被杀。 Ia mati untuk menggantikan seorang anak bernama Edmund yang telah melakukan pengkhianatan. 他是要代替一个叫做 Edmund 这个小孩子这位叛徒而死。 Kemudian yang kedua, 第二件事呢， di tempat yang sama, tokoh bernama Lucy dan Susan melihat Aslan bangkit dan mematahkan kutukan kematian. 就在这个地方有一个2位人，就是卢西和苏珊，就看到了这个狮子阿斯兰复活，打破了这个死亡的咒诅。 Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ya, di atas itu Aslan mati, lalu di bawah itu Aslan hidup. 就是我们看这幅上面阿斯兰死了，在下面的图画他复活了。 Kemudian lama setelah momen-momen tersebut terjadi sesuatu yang besar di Narnia. 那么这件事过后呢，在拿尼亚这个世界发生很大的问题， Narnia diserang oleh musuh. 他被仇敌所攻击，
Lalu raja dan ratu yang memerintah di Narnia menggantikan Aslan, mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk melawan musuh. 那么新的王和王后呢，就在那里思想怎么样来打败他的仇敌呢？ Jumlah mereka sangat sedikit Bapak Ibu. 因为他们人数很少， Kemungkinan untuk menang itu juga sangat kecil. 你要打败这些仇敌的这个胜利很少了，机会很 Lalu 少。 raja dan ratu Narnia serta orang-orang kepercayaan berkumpul di sekitar meja batu. 那么呢，这个王、王后和他所信任的人呢，就聚在这个圣桌那里， Di situ mereka mengatur strategi perang. 他们在那里筹划这个战略。 Nah, waktu itu situasi begitu genting. Setiap pilihan yang akan mereka ambil itu beresiko besar buat rakyat Narnia. 那个时候非常的紧张，因为每一个他们所做的决定可能会影响这个南尼亚的人民的生命。 Akhirnya mereka berdebat strategi mana yang lebih baik. 以后他们就辩论应该用哪一个方法呢？ Mereka bingung harus gimana karena sepertinya nggak ada harapan untuk menang. 他们在那里彷徨，好像他们没有办法得胜， Jumlah musuh bisa dikatakan 4 kali lipat dari rakyat Narnia. 因为他们仇敌的人数可能比他们多4倍。 Situasi begitu tegang Bapak Ibu. Kemudian Ratu Lucy yang duduk tepat di atas meja batu, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Kemudian berkata bahwa seharusnya mereka itu berharap pada Aslan. 就在那个时候，这个卢西王后就是坐在那个圣桌上的，她就会想到，她说我们应该求阿斯兰帮助， Memang sebenarnya hanya Aslan yang bisa menolong mereka saat itu. 因为那个时候只有这位大狮子阿斯兰能够帮助他们。 Padahal saat itu mereka berdiri di sekitar meja batu, tempat Aslan pernah melakukan keajaiban. 其实那个时候啊，他们就是在那个圣座，那个时候以前阿斯兰曾经行奇事的地方， Bahkan sebenarnya di dekat meja batu itu ada patung Aslan gitu. 甚至这个石桌旁边有阿斯兰的石像。 Tapi mereka terlalu panik, terlalu takut, bingung, tidak tahu harus bagaimana. 因为那个时候他们太紧张、太惧怕，不知道要怎么做。 Mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka, mereka memikirkan strategi yang paling baik sampai mereka lupa siapa yang dapat menolong mereka. 他们忙着去探讨他们的战略，他们忘记了应该找谁来帮忙。 Bapak Ibu, di tempat yang sangat memorable itu, 在这个难忘的地方， harusnya mereka bisa ingat siapa yang dapat menolong mereka. 其实他们应该知道谁能够帮助他们， Tetapi mereka tidak mengingat apapun tentang kuasa Aslan. 但是他们却把阿斯兰的这个全能忘掉了。 Bapak Ibu, hari itu 7 murid Kristus juga berada di tempat yang sangat memorable. 那个时候，耶稣的7个门徒也同样在一个难忘的地方， Yaitu di pantai Danau Tiberias. 就是在加利利海。 Jauh hari sebelum kematiannya Tuhan Yesus, Yesus pernah melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 就在那个地方，耶稣还没有死之前，用5饼2鱼喂饱了5000多名的人。 Bapak Ibu, ini merupakan peristiwa besar yang harusnya membekas dalam ingatan murid-murid. 这样的大神迹应该是铭刻在这个门徒的心里， Karena di situ Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Allah dan kepedulian hatinya terhadap orang-orang yang mengikut Dia. 因为就在那个时候，耶稣彰显了他这个上帝的能力，并且也关怀这些跟随他的人。 Tapi mari kita perhatikan apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. 但是我们看门徒在那个地方做什么呢？ Bapak Ibu, di tempat yang memorable itu mungkin mereka tidak sedang menyusun strategi perang ya. 可能在这个难忘的地方，他们不是在计划战略， Tapi saat itu mereka sedang mengisi waktu kosong mereka. 其实他们在消磨他们的时间。 Hal itu terjadi setelah Yesus 2 kali menampakkan diri kepada mereka Bapak Ibu. 其实这件事发生是耶稣已经向他们显现2次了。 Pertama, di hari Tuhan Yesus bangkit, 第一，就是在耶稣复活的那一天， Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. 他就把自己彰显给他的门徒。
Sewaktu pagi pada Maria dan murid-murid perempuan lain, kemudian di waktu malam kepada murid-murid yang lain yang laki-laki. 那么早上呢，他向玛利亚和几位妇女显现；晚上呢，跟他其他的门徒显现。 Tapi yang pertama itu tidak ada Thomas, Bapak Ibu. 但是在第一次显现，多马不在； Lalu kedua, 8 hari kemudian, 第二次显现呢，就是8天以 Yesus 后， menampakkan diri lagi waktu ada Thomas. 在多马存在的时候，他显现自己， Dan Thomas melihat Tuhan Yesus dengan mata kepalanya sendiri. 多马就能够亲眼看见了耶稣。 Jadi dalam peristiwa ketika mereka ada di pantai Danau Tiberias ini, mereka sebenarnya tahu bahwa Yesus guru mereka telah bangkit. 其实他们存在这个加利利海，他们应该已经知道、相信耶稣复活了。 Tapi nampaknya setelah itu mereka stuck. Mereka tidak tahu apa yang kemudian harus dilakukan. 但是那个时候他们是在彷徨，他们不知道应该怎么做。 Bapak Ibu kalau melihat dari peristiwa sebelumnya ketika 2 kali Yesus menampakkan diri pada mereka, 让我们看之前，当耶稣向他们2次显现， memang sebenarnya mereka itu masih diselimuti dengan rasa takut pasca kematian Yesus. 就是因为那个时候耶稣死了，他们心中充满了惧怕感。 Kemudian bukan hanya takut, mereka juga ragu, kurang percaya. Benarkah Yesus itu sudah bangkit? 他们不单单怕，但是他们怀疑耶稣真的复活吗？ Dan di hari itu ketika mereka berkumpul di pantai Danau Tiberias, 那个时候，当他们在这个海边聚集的时候， tidak menutup kemungkinan mereka juga masih bergumul dengan rasa takut dan ragu. 我们也不能否认说，他们还是仍然在惧怕中， Apalagi selama beberapa tahun mereka selalu bersama dengan Yesus. 因为他们以往几年都是与耶稣同在。 Tentu mereka nggak merasa kehilangan saat itu. 那个时候，他们觉得很失去耶稣。 Bapak Ibu Saudara, bagi murid-murid Yesus, hidup tanpa guru mereka itu tidak mudah. 对于耶稣的门徒，他们没有耶稣的生活实在不容易。 Kita perlu ingat bahwa sebelumnya mereka punya kehidupan masing-masing. 因为还没有遇见耶稣之前，他们个人都有他们的生活。 Tapi kemudian Yesus panggil mereka dan melayani bersama mereka. 以后呢，耶稣呼召他们，他们就一同侍奉。 Jadi pekerjaan mereka adalah ikut Yesus. 所以他们的工作就是跟随耶稣。 Ketika Yesus tidak ada secara fisik, itu masalah buat mereka. 现在他们看不见耶稣，耶稣不与他们同在，就出问题了。 Maka tentu saja mereka bingung, hidup ini harus gimana lagi? 所以也是，我们也觉得他们会彷徨，他们不知道要怎么做， Harus ngapain lagi? 他们必须做什么呢？ Sekalipun Yesus pernah menampakkan diri kepada mereka setelah kematiannya, ya lalu apa? 虽然耶稣死后已经向他们显现，但是现在我们该怎么办呢？ Mereka tidak tahu pasti harus apa. 他们没有这个肯定、保障，应该怎么活下去？ Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah kekosongan waktu mereka, Petrus yang adalah pemimpin mereka memilih untuk menangkap ikan. 在他们彷徨当中，那么他们的领袖彼得就提议说：“去打鱼。” Dan murid-murid yang lain pun ikut menangkap ikan. 啊，其他的门徒也跟随他去打鱼了。 Sebagian dari mereka, Bapak Ibu memang punya latar belakang seorang nelayan ya. 他们当中的背景本来就是渔夫， Jadi menangkap ikan itu bukan suatu yang baru tapi biasa. 打鱼这个不是新鲜的事，他们是很普遍的。 Apalagi saat itu mereka ada di dekat danau, maka satu-satunya yang terpikir ya menangkap ikan. 更何况他们在海边，他们所想到的就是去打鱼。 Mereka pun berlayar menangkap ikan, Bapak Ibu. 他们就上船去打鱼了。 Tapi menarik karena Yohanes mencatat malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. 但是很奇怪的，约翰福音约翰记载，那天晚上他们都抓不到什么， Tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. 连一条鱼啊都抓不到。 Padahal bagi para nelayan pada masa itu, malam hari adalah waktu yang baik buat mendapatkan ikan. 其实对于渔夫来说，晚上是打鱼最好的时间， Tapi malam itu tidak buat mereka. 但是那一天晚上不是这样的。 Nah, kalau kita mau bayangkan Bapak Ibu,
如果我们要幻想一下， Kira-kira apa yang ada di benak murid-murid saat itu? 那个时候那个门徒的心啊是怎么想的？ Mereka sedang tidak tahu persis harus gimana jalanin hidup. 他们本来就已经不知道要怎么继续过他们的生活， Mereka berusaha menangkap ikan tapi gagal. 他们试法去打鱼，但是也失败。 Mungkin hal itu juga berkontribusi nambah kekecewaan hati mereka. 这些事情加了他们的失意。 Sebegitu pahitkah hidup ini? 到底我们的生活这么苦吗？ Masih berduka, sedang galau tentang masa depan. 他们还伤心，他们前途茫茫， Apakah harus juga pulang dengan tangan hampa? 现在还要空手回家吗？ Nah, Bapak Ibu mari perhatikan apa yang terjadi kemudian. 我们注意一下，以下发生什么事呢？ Di ayat 4 tertulis, 第4节说， ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。 Nah, ketika hari mulai siang itu diterjemahkan dari kata Yunani Bapak Ibu, yaitu proias yang artinya early in the morning. 那么天将亮的希腊，我这个原文就是说天开始亮起来， Jadi pagi-pagi ketika hari mulai cerah gitu ya. 就是在黎明的时候。 Nah, dapat kita bayangkan mereka mencoba mencari ikan dari gelap sampai sudah mau cerah, sampai sudah cerah. 我们可以想到这些门徒啊，整夜的劳苦打鱼，一直到黎明， Tapi hasilnya nihil, 但是没有成功， sedih sekali. 很可惜。 Dan saat mereka mengalami itu, Yesus ternyata berdiri di pantai. 当他们经历这件事，原来啊，耶稣已经站在岸边了， Mungkin sedang memperhatikan mereka, Bapak Ibu. 可能正在注意他们。 Tapi murid-murid ini tidak tahu di sana ada Yesus. 但是门徒不知道在那边有耶稣， Saat itu mereka belum menepi. 因为他们还没有靠岸， Jadi untuk melihat ada orang di tepi pantai itu mungkin sedikit sulit buat mereka. 所以要看岸上的人比较辛苦。 Mereka mungkin tahu ada orang di sana, tapi nggak tahu siapa. 可能他们知道哦有人，但是不知道是谁。 Jadi waktu Yesus berdiri di tepi pantai, ia dianggap sebagai orang asing, stranger. 所以当耶稣站在岸上，他们把他当作陌生人。 Lalu Yesus melakukan 2 hal untuk membuat mereka menyadari keberadaannya. 后来呢，耶稣行了2件事，使他们醒悟，我就是耶稣。 Yang pertama, Yesus memanggil mereka dengan sebutan anak-anak. 第一呢，耶稣称呼他们为小子啊。 Nah, kata anak-anak dari kata paidia, children gitu. Nah, kata ini sebenarnya menunjukkan sapaan yang dekat Bapak Ibu. 这个小组这个名称就代表那种亲密的关系， Seperti selayaknya guru memanggil murid-muridnya. 就像老师叫他的学生。 Yesus memang tidak langsung mengatakan, ini aku Yesus guru kalian. 耶稣也没有直接说，哎，我就是你们的夫子啊。 Tapi Yesus menggunakan sapaan yang tidak asing buat mereka. 但是耶稣用了他们不陌生的称呼。 Kemudian Yesus melontarkan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. 以后呢，耶稣问他们一个问题， Pertanyaannya, adakah kalian mempunyai lauk pauk gitu ya? 他的问题是你们有吃的没有？ Atau terjemahan yang mungkin lebih baik dikatakan, tidakkah kalian punya ikan untuk dimakan? 或者说你们不是有鱼可以吃吗？ Bapak Ibu, saya rasa ini pertanyaan yang cukup sensitif. 我觉得他这样问啊是非常敏感的。 Bayangkan kita baru saja berjuang menangkap ikan, kita gagal, lelah, kecewa, mungkin juga lapar. 你们可以想吗？他们一整夜打鱼，又累了，又很失望，打不到鱼，又很肚子饿。 Lalu ada orang asing yang bertanya, kalian punya ikan nggak buat dimakan? 哎，后来有陌生人问他们，哎，你们有没有鱼吃啊？ Anggaplah seperti ini kondisinya. Ketika kita adalah orang yang sedang cari kerja Bapak Ibu, melamar pekerjaan di sana sini gitu ya. 比如说啊，我们正在找工作，我们到处去应征， Tapi belum dapat-dapat. 但是还是没有消息。 Kita mau pulang ke rumah naik bis, 后来我们要搭巴士车回家， lalu ada orang asing tanya, 哎，有一个陌生人问我们，
Pak kerja apa? 哎，先生啊，你做什么工 Saya 啊 rasa？itu bukan pertanyaan yang ingin kita dengar. 其实我们不愿意听这样的一个问题， Sangat tidak menghibur. 实在没有安慰我们 Atau mungkin misalnya waktu minyak lagi langka-langkanya Bapak 啊。 Ibu. 比如说，我们所吃的油已经缺乏了， Lalu kita berusaha cari tapi kok nggak nemu-nemu gitu. 我们到处找不到。 Terus ada tetangga yang tanya, Bu punya minyak nggak? 哎，后来邻居问我，哎，你有油吗？ Mungkin kita akan langsung kesel. 可能我们会觉得很烦， Lagi susah malah ditanya. 我正在这么苦，你还要问？ Hari itu murid-murid baru saja gagal dapat ikan, lalu orang tanya, kalian punya ikan? 那一天呢，门徒已经失败打鱼，那 Kalau 有人 saya- 问你有鱼吗？ Ya, kalau saya jadi murid-murid saat itu, saya mungkin agak ngegas ya. Pakai nanya lagi. 若是我当时的有也多问了你， Tapi saat itu murid-murid jawabnya tenang. 但是那个时候门 Nah 徒没有 bagaimana 这样 murid-murid 说， menjawab Bapak Ibu? 他怎么回答呢？ Mereka menjawab dengan singkat, padat, jelas, tapi sesuai dengan kondisi yang ada. 他们非常简单的照着他们的情况回答耶稣。 Tidak ada. 他们说没有。 Nah sebenarnya kalau dari terjemahan aslinya itu lebih tepat tidak. 那么原文的 Jadi 解 cuma- 释就是说不 Cuma tidak gitu. 不， Tidakkah kalian punya ikan? Tidak. 你没有鱼吗？没有。 Dari pertanyaan Yesus kepada mereka, Bapak Ibu, sebenarnya memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat tahu loh pergumulan mereka. 其实耶稣这样问他们，就彰显耶稣非常清楚他们的情况。 Dia tahu apa yang sedang terjadi, terlebih dia juga pasti tahu apa yang mereka rasakan dan pikirkan. 耶稣知道发生什么事，耶稣也知道他们的感受。 Sayangnya saat itu mereka masih belum tahu bahwa itu Yesus. 很可惜，那个时候他们还没有认出耶稣。 Kemudian Yesus yang masih dianggap orang asing nih bagi mereka, 那么这位耶稣被他们当为陌生人 menyuruh mereka untuk tebar jala ke sebelah kanan perahu. 啊，就叫他们去把那个网撒在船的右边。 Mungkin murid-murid juga dalam pertimbangan gitu. 可能那个门徒在那边思考， Kita udah cari dari malam kok, apakah masih akan ikutin sarannya gitu. 我们整夜都去打鱼，我这还要继续遵守他的命令吗？ Tapi kemudian nampaknya mereka pikir ya nggak ada salahnya lah untuk ikutin sarang orang asing ini. 后来他们觉得也没有问题了，我们就照着这个陌生人的话去做。 Ya dan mereka pun melakukannya, mereka menebarkan jala ke sebelah kanan 后 perahu. 来真的，他们就把网撒在船的右边， Lalu terjadilah sebuah hal yang tidak terduga. 发生了他们意想不到的事。 Jala mereka penuh dengan ikan, bahkan mereka sampai nggak mampu menariknya. 他们的网充满了鱼，甚至他们都拉不上来。 Jadi kalau tadi di ayat 3 kita baca mereka nggak dapat apa-apa, 第三节我们说他们一条鱼都得不到， sekarang mereka dapat banyak berlimpah. 现在他们得到了很多的鱼。 Nah, barulah saat itu seorang murid menyadari siapakah orang asing yang bertanya tentang ikan dan menyuruh mereka menebarkan jala itu. 就在那个时候，其中一个门徒就醒悟过来，到底这个陌生人是谁？ Katanya, itu Tuhan. 他说：“哦，是主。” Bapak Ibu saya tidak tahu pasti apakah mereka bisa teringat hal yang sama yang pernah terjadi pada mereka. 我也不清楚他们是否还记得这样同样的经历曾经历在他们身上。 Yang pasti kita sebagai pembaca kitab Injil pada hari ini harusnya ingat akan peristiwa yang sama tercatat dalam Lukas 5 Bapak Ibu. 可能我们读这个福音书的时候，我们会记得路加福音第5章所记载的， Yaitu ketika Yesus membuat jala Simon Petrus penuh terisi ikan, bahkan katanya jalanya hampir koyak. 就是那个时候，耶稣使西门彼得的网抓满了鱼，甚至差不多要破裂。 Secara tidak langsung ketika kita melihat apa yang terjadi pada murid-murid, kita juga diajak mengingat bahwa Tuhan pernah melakukan karya yang sama pada mereka. 间接的从这个门徒的经历，使我们也回想上帝在我们和门徒身上的作为。 Kemudian Bapak Ibu narasinya tidak berhenti sampai di situ. 故事没有停止到这里。 Sewaktu mereka udah dapat ikan, waktu mereka masih ada dalam perahu,
当他们抓了鱼还在船上， Jadi ikannya pasti belum dibawa ke darat ya. 当然这个鱼还没有拉到岸上。 Mari kita perhatikan ayat 9 Bapak Ibu. 我们注意第9节， Ketika mereka sampai di darat, 他们上岸了， Yesus sudah menyediakan sarapan bagi mereka. 耶稣已经为他们预备了这个早餐。 Dikatakan api arang sudah menyala lalu tersedia juga ikan dan roti. 这里说那个有炭火，上面有鱼和饼。 Sebelum ikannya mereka bawa, Yesus sudah menyediakan ikan buat mereka. 他们还没有把抓到的鱼拉上岸，耶稣已经为他们预备鱼。 Betapa ajaibnya Tuhan itu. 上帝实在是奇妙的。 Sebelum mereka berikan sendiri hasil mereka, Tuhan udah sediakan. 当他们还没有把他们的收获献上，上帝已经为他们预备了。 Lalu Yesus mengajak mereka makan, 以后呢，耶稣带他们一起吃。 tapi saat itu tidak ada satu pun dari mereka yang berani lagi tanya, ini Yesus atau bukan. 那个时候大家很安静，不敢问这是上帝吗？这是主吗？ Jelas itu adalah Tuhan. 很清楚，他就是主。 Tuhan yang selalu ada bersama mereka sebelumnya. 以前上帝与他们同在， Tuhan yang mati disalibkan demi banyak orang. 那位因为为世人钉在十字架上的主， Tuhan yang bangkit dan menyatakan dirinya benar-benar hidup. 已经复活的主彰显告诉我们，他是真的活的主。 Kalau sebelumnya Yesus hanya menampakkan diri sekilas dengan sebuah kalimat damai sejahtera bagimu. 以往耶稣显现只说愿你们平安， Kali ini dia nyatakan dirinya lewat karya dalam hidup murid-murid. 那么这个时候借着这个门徒的生活，显出了上帝的大为。 Seakan mengatakan kepada murid-murid, yang sebelumnya mereka lihat itu bukan halusinasi. 就是要告诉门徒，你们以往看的不是幻想， Sungguh nyata dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. 是真实的，能够供应他们所需要的。 Bapak Ibu, karya yang Tuhan Yesus berikan saat itu mungkin bukan karya yang baru ya. 可能耶稣那一天所做的作为不是新的， Tapi karya yang pernah dilakukan. 但是他曾经行过的。 Namun sebenarnya karya semacam itulah yang sebenarnya membuktikan bahwa dia setia dulu, sekarang, dan selamanya. 就是他这样的作为，就证明他是今天直到永远是定时的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bukan suatu kebetulan apabila hari itu mereka ada di tepi danau Tiberias. 其实他们那一天会在这个加利利海边，不是偶然的。 Di mana Tuhan pernah berkarya di sana. 上帝曾经在那里显神迹， Bukan juga suatu kebetulan ketika mereka mengalami mujizat yang sama. 他们能够经历到同样的这个神迹，也不是偶然的。 Mereka tidak berhasil menangkap ikan, lalu Tuhan datang dan membuat mereka dapat banyak ikan. 他们失败打鱼，但是耶稣来了，使他们能够抓得更多的鱼。 Bukan suatu kebetulan kalau Yesus menyediakan apa yang mereka butuhkan. 耶稣能够为他们预备他们所需要的，也不是偶然。 Semua itu Bapak Ibu setidaknya menolong mereka mengingat bahwa telah begitu banyak perbuatan Tuhan. 这样至少使他们能够醒悟到，记得耶稣在他们身上的作为， Yang harusnya juga membuat mereka yakin bahwa dialah Allah yang akan selalu menyertai. 使他们能够深信这一位上帝永远与他们同在。 Mereka mungkin sempat tidak tahu harus ngapain, tapi kemudian Tuhan nyatakan dirinya. 可能以往他们真的彷徨，不知道怎么做，但是上帝呢显现给他们。 Jadi di tengah keraguan, di tengah ketakutan, di tengah kebingungan mereka, 在他们惧怕中、彷徨中、怀疑中， mereka diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. 上帝提醒他们，上帝永远没有离开他们。 Tuhan hidup dan selalu menyertai murid-muridnya. 上帝是活的，永远与门徒同在。 Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini juga mengajak kita untuk melihat kembali karya Allah. 弟兄姐妹，这个故事也能够使我们回想上帝在我们身上的作为， Karya Allah yang ada di sekitar kita. 就是向我们是作为， Yang mungkin sebenarnya sedang mengingatkan kita tentang Allah yang hidup dan menyertai. 可能也正在提醒我们，这个活的上帝与我们同在，奇妙的上帝。 Karya Tuhan itu tidak melulu tentang hal-hal yang besar Bapak Ibu. 其实上帝的作为不是伟大什么大神迹而已。 Yesus menyelamatkan saya dari kecelakaan maut. Yesus menyembuhkan saya dari sakit keras. Yesus mengangkat derajat saya yang rendah jadi tinggi.
可能上帝使我脱离这个意外，或者我从病重得着医治，或者我的身份从卑贱被提到高上。 Jangan tunggu mujizat besar itu kita alami baru kita percaya Tuhan itu hidup. 不要先要等我们经历大神迹，我们才相信上帝是活的。 Tapi lihatlah apa yang udah Tuhan berikan di sekitar kita, Bapak 但 Ibu. 是你看，我们是作为我们自己，上帝已经为赐给我们了的。 Ketika kita bisa makan misalnya, 比如说，我们能够吃， bukankah harusnya itu juga mengingatkan kita betapa banyaknya Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita? 我们还能吃，我不是能够提醒我们上帝在我们身上所做的一切吗？ Belasan puluhan tahun Tuhan memelihara kita. 上帝顾念照顾我们10多年， Bukankah itu juga karya Tuhan dalam hidup kita? 这不是上帝在我们身上的作为吗？ Nah Bapak Ibu, gereja ini, 弟兄姐妹，这个教会 GPMD Kemurnian ini Bapak 就 Ibu, 是我们这个献道堂， ini juga menjadi tempat yang sangat memorable buat saya. 这个地方对于我来说也是很难忘的。 Kalau saya lihat tempat ini, saya ingat bagaimana saya merasakan panggilan Tuhan. 如果我看到这个地方，我就会想到神如何呼召我。 Waktu itu pas saya ikut kebaktian misi, 那个时候我参加差传的机会， saya duduk di balkon atas sana 我 Bapak 就 Ibu. 在上面坐。 Jadi kalau saya lihat balkon atas tuh saya teringat, wah waktu itu saya terima panggilan Tuhan. 如果我看这个教会的上面，我就记得啊，就在这个地方，上帝呼召了我。 Kemudian kalau saya lihat altar di depan ini Bapak Ibu, 或者我看这个台， saya bisa teringat almarhum Oma dan almarhum Opa saya pernah ikut dalam kesaksian-kesaksian pujian dari Bajem GPMRI. 哇，我就会记得我已故的公公婆婆曾经在这里献诗。 Biasanya almarhum Oma dan almarhum Opa saya mewakili Bajem Reni Jaya gitu. 他们，我公公婆就是代表人尼家布道所在这里献诗赞美主。 Jadi dengan melihat spot-spot di gereja ini saja, saya dapat dengan jelas ingat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. 所以呢，我从这个教会看几处的地方呢，就会能够提醒我上帝在我身上的作为。 Jadi semakin sering saya lihat, semakin saya meyakini bahwa Dia Allah yang benar-benar hidup. 我越看得多，我更肯定我的上帝是活的， Dia selalu menyertai saya sampai hari ini, 他 Bapak. 一直与我同在，直到今天。 Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan izinkan kita lihat sekarang? 弟兄姐妹，现在上帝允许我们看见什么？ Mungkin suatu tempat, 可能某一个地方、 sebuah benda, 某一个东西， atau mungkin seseorang, 或者某一个人， atau mungkin sebuah kondisi 或者一个状况， yang Tuhan perlihatkan kepada kita. 上帝给我们看， Mari renungkanlah Bapak Ibu. 我们好好去思想， Apakah saat itu sebenarnya Tuhan ingin kita mengingat Dia 是否接着这件事，上帝要我们纪念他， dan meyakini penyertaannya dalam hidup kita? 而深信他在我们生活上同在。 Mari kita jadi orang Kristen yang lebih peka, Bapak Ibu. 但愿我们能够成为一个更敏感的基督徒， Jangan sampai kita terjebak dalam kondisi yang sempat dialami oleh murid-murid tadi. 千万不要我们落在门徒那种状况的险境里。 Sudah lama ikut Tuhan, sudah tahu Tuhan mati dan bangkit, tapi masih bingung, masih takut, masih ragu. 他们跟随主多年，但是他们却惧怕、疑惑、害怕， Masih tidak tahu harus apa selanjutnya. 还不知道以后应该做什么。 Mari kita lihat kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. 我们看我们的四周围， Kita ingat lagi karya-karya Tuhan yang beragam itu Bapak Ibu. 我们看上帝的极大的作为， Dan kita yakini bahwa Dia sungguh hidup dan menyertai kita. 我们也深信他是活的，与我们同在。 Dengan demikian kita akan menjadi orang Kristen yang tahu harus apa. 这样的话呢，我们就将会成为一个知道怎么做的基督徒。 Tentu saja untuk bersaksi bagi Dia. 当然为主做见证。 Amin untuk firman Tuhan. Mari Amin. kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang maha kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus berbicara di dalam hati kami masing-masing untuk mengingatkan kami begitu banyak karya Tuhan yang telah kami alami. Dan biarlah itu membuat kami semakin yakin bahwa
Engkau Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami. Bapak, di saat ini juga kami mau berdoa untuk semua jemaat di GPM Beri Kemurnian Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam iman kerohanian mereka, semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, jika ada di antara jemaat kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan boleh memulihkan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Jika dari mereka ada yang berduka, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Dan apapun yang sedang mereka gumulkan, kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan jalan keluar. Tuhan, kami juga di dalam kesempatan ini mau berdoa buat lingkungan kami Tuhan, khususnya di Jakarta ini, di mana saat ini kami mengalami iklim yang cukup ekstrim, panas Tuhan. Dan ini membuat Tuhan di beberapa tempat terjadi kebakaran. Kami memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Dan terlebih buat korban-korban yang terjadi, yang mengalami kebakaran, Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang dalam masa persiapan untuk pemilu selanjutnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pemerintah kami. Biarlah Tuhan mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh di hadapan rakyat maupun di hadapan Tuhan. Kami serahkan permohonan kami, doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GPM Beri Kemurnian atau melalui scan QR Code yang tertera di bangku masing-masing. Atau jemaat yang hadir bisa memasukkannya pada kotak di belakang nanti setelah ibadah selesai. Mari sambil menjalankan persembahan, mari kita naikkan pujian dari KPPK 157, Oh Yesus kasih-Mu. Surga terang
Tuhan, sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu terus menyertai kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau terus setia, Engkau terus baik ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan, biar Engkau yang boleh pakai ya Tuhan. Persembahan ini boleh menjadi alat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau boleh melihat hati setiap kami Tuhan, hati yang penuh syukur ketika memberikannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian, dari anak-anak sampai lansia, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan dengarkan warta jemaat. Ada dua warta jemaat yang saya mau sampaikan pagi ini. Yang pertama, pindah anggota antar GPMBRI. Jadi bagi anggota GPMBRI yang sudah dibaptis maupun yang sudah disidi di gereja GPMBRI yang lain, ada dan berbakti di GPMBRI kemudian sudah berturut-turut 6 bulan, dan rindu ingin menjadi anggota penuh, maka perlu mendaftarkan diri kepada Pendeta Harris dengan telepon 0877 8822 9032 dan paling lambat 29 Mei dengan persyaratan yang sudah dicantumkan di dalam e-warta. Bagian yang kedua, e-poster. Pandemi COVID mulai mereda, tetapi pergumulan hidup dalam bentuk lain sangat mungkin datang ke dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari minggu depan dapat menolong kita untuk tetap tenang dan tangguh dalam perjalanan iman kita bersama Kristus ketika momen tersebut datang menghampiri hidup kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dan belajar firman Tuhan pada minggu depan dengan merenungkan pertanyaan, bagaimana saya dapat merasakan ketenangan ketika hati saya cemas dan gundah gulana. Firman Tuhan minggu depan akan disampaikan oleh Guru Injil Doli. Kita doakan dan biarlah menjadi berkat. Selanjutnya kita akan menyambut Bapak Si Yamgo. Silakan berdiri yang hadir pada pagi hari ini. Ya,
Terima kasih Pak, selamat datang, selamat mengikuti kebaktian, dan biarlah Tuhan memberkati. Silakan ambil foto.